macamnya kita semuanya di hujung jari je. Tapi dengan syaratnya, maksudnya daripada situ kita boleh tahu maklumat geospatial lah, maklumat geospatial tanaman makanan negara. Mungkin kalau sistem lain, sistem statistik, dia just ada maklumat statistik. Tapi kami relate dengan data daripada satelit, daripada atas, dan kita combine dengan data yang dimasukkan di peringkat secara manual lah daripada on the ground lah sebenarnya ya. Okay, next Syafi'i. Okay, actually yang sistem kita ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita dah start bangunkan tahun 2017, then Alhamdulillah tahun 2021 kita dah boleh guna dan kita boleh go live. Means that masa yang kita buat pengenalan hari tu pada awal tahun dulu dan kita dah buat sesi libat urus, satu negeri je kita sempat hari tu ya Puan Eda ya, tak sempat lagi nak ke negeri-negeri lain sebab kita punya PKP, COVID dan sebagainya. Dan actually saya sangat berbesar hati lah Puan Eda sebab walaupun kita ada halangan untuk kita nak jumpa dengan kita punya persatuan, kita punya petani, kita punya pekebun, tapi Pahang ada inisiatif yang buat benda-benda ni. So saya harap tuan-tuan yang usahawan kita, yang persatuan-persatuan pekebun boleh bantu kita untuk kita, especially kalau kita dapat buat satu big data for negeri Pahang, Abang Haidar satu data untuk negeri Pahang. Sebelum ni kita masukkan negeri Sembilan semua kan. So memang boom maksudnya kita tunjukkan negeri Pahang sebab alang-alang kita dah ada peluang macam ni ya Cik Syafiq ya, kita akan bantu sepenuhnya Puan Eda ya. Kami berbesar hati Puan. Kami berbesar hati dan saya rasa tuan-tuan dekat dengan yang kita jemput hari ni, persatuan-persatuan pun memang lama dah mohon benda ni, minta. So this one dia orang kata high time lah untuk sama-sama kita participate. Dan kata seperti mana yang kata Puan Khazanah kata nak dapat juga data negeri Pahang kan, selain pada negeri Sembilan dijadikan pilot project ya Puan Khazanah. Jadi memang kami berbesar hati lah ya sebab tuan-tuan dekat dengan negeri kita ni kan, petani-petani pekebun memang orang kata memang menunggu-nunggu saat-saat inilah ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pihak kita pun sebenarnya kalau let's say dalam peringkat nak masukkan data dan sebagainya pun saya akan turunkan saya tim ke negeri Pahang, Puan Eda ya. Kalau Puan tim Pahang, tim soal Pahang tak cukup, tim Pahang siapa? Cik Isyam ada ke dalam ni kan? Kalau Cik Isyam tak boleh cover, kami akan turun sekali lah insyaAllah. Okay, so saya nak cerita pasal sistem ni sebenarnya macam yang saya sebut tadi, dia ada dua cara. Satu, dia ada dua cara cerapan data yang kita buat lah untuk kita buat sistem ni. Saya cerita pasal data aja tau, nanti yang detail sistem tu Cik Syafiq akan tunjuk selepas saya nanti. So, dua cara cerapan data tadi tu, satu melalui macam yang saya cakap tadi tu, data guna tanah kita. Data guna tanah tu adalah data satu-satunya data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian. Maksudnya semua jabatan-jabatan memang kalau data guna tanah, sebab kita ada satu data yang kita buat tu yang latest kita ada 2018 dan untuk 2020 kita dalam proses. Maksudnya itu adalah dia punya, kita boleh dengan cover area. Kita ambil daripada atas, kita boleh tengok untuk pertanian tanaman makanan, untuk tanaman ladang, untuk bangunan-bangunan, untuk sekolah-sekolah, memang itu data tu memang kita ada. Untuk seluruh setakat ni Semenanjung ya, sebab dia kira Sabah Sarawak tu dia kementerian lain. So itu data tu memang kita ada dan bila kita ada data tu, kita pergi fokus kepada yang tanaman makanan yang terlibat dengan kita, itu kita punya fokus. Dan bila kita dapat tu, so second data saya cerita tadi dua cara cerapan. So itu data daripada atas kita tengok dengan keluasan dia semua sekali. Dan yang nak masuk data tu, cerapan kedua adalah melalui kita punya petani sendiri ataupun pekebun kita sendiri dengan bantuan-bantuan persatuan, dengan bantuan-bantuan pihak Jabatan Pertanian Negeri lah. Okay, so kalau tengok dekat sini objektif ni seperti biasalah. Kita nak sokong data balance of trade. So means that bila adanya data kita nak sokong tu, maksudnya kita menjangkakan. Bila kata semua data tu dah komplit, kita boleh atasi masalah lambakan. Macam saya sebut tadi, benda ni kita boleh plan. Katalah saya tanam cili. So saya tanam cili, besok saya masuk data cili. Saya masuk data cili besok, so dalam sistem tu semua dah tahu akan harvest bila.
So bila katalah data ni complete, semua petani isi, semua usahawan isi, semua pekebun isi, kita boleh tengok. So dalam masa berapa hari cili? 45 hari ke? 2 bulan. Puan Zumarni, dah lama dah tinggal Wati Kacau ni. So bila tu dia boleh tengok, okey, oh di sini ada berapa tan cili yang boleh dikeluarkan petani ni. Di mana lokasi dia nanti kita akan tunjuk detail sampai ke katalah Giant lah, ataupun Giant Grocer tengok oh siap dengan location kita boleh share. Oh petani ni Khazanah tanam cili dia boleh hasil 1 hari 2 tan. So nanti Giant Grocer tengok, oh dia pun di dalam sistem ni harga kita memang dia letak harga tapi nanti untuk dealing tu dibuat kat luar. Sebab dalam ni tak ada dealing. Jangan risau. Nanti saya tahu akan ada pertanyaan macam-macam. Tapi tuan-tuan boleh tanya kejap lagi. Kita akan cuba jawab ya. Okey, tu objektif pertama. Objektif yang keduanya, kita nak bangunkan data geospatial inventory tanaman ni supaya dia teratur. Sebab kalau kita kalau ikutkan kita punya saranan dengan kita punya target untuk rancangan Malaysia ke-12 pun dia more to pertanian digital. Everything is digital sekarang. Semua nak digital. Jadinya kalau kita boleh hidupkan sistem ni, kita pun memang kita I think julung-julung lah walaupun sekarang ni dah banyak company ni dah duk promote ni nak masuk macam-macam dari segi transformasi pertanian digital ni, tapi we hope that kita punya sistem ni kita boleh guna. Okay, next Okay, ini adalah ini adalah boleh hilang tak dia punya tu ini. Apa tu? Okay. Okey. Ini adalah bila saya sebut tadi ke arah pertanian digital nampak kita punya pengguna bagi geotanaman ni, kalau pengguna bagi geotanaman ni satu petani, agropreneur muda semua termasuklah syarikat. Petani termasuk syarikat ya tuan-tuan ya, syarikat pun masuk kat situ tu, syarikat yang big syarikat lah yang mengusahakan buah ke sayur ke, contoh syarikat-syarikat dekat Cameron Highlands tu. Yang keduanya dia kena tambah tu petani ataupun syarikat ni PM. Okey, yang keduanya pemborong. Pemborong ni yang ambil saya cari tuan-tuan dan puan-puan lah. Yang ketiganya pelanggan data. Okey, pelanggan data tu sebenarnya dia terdiri daripada jabatan-jabatan, universiti dan sebagainya lah. Dan yang Jabatan Pertanian sendiri. Mungkin daerah tu dia nak tahu ni kat mana. So dia boleh tengok, dia boleh spot. Oh dia kata kita nak plan untuk plan sesuatu projek pertanian, katalah kita nak bagi khidmat nasihat, kita boleh guna, oh ni cili dah cukup lah. Lagi 2 bulan cili kat sini dah banyak lah nak keluar. So kita target for timun ke contoh lah. Saya bagi contoh Dan yang petak tu yang tu adalah sistem nanti akan ditunjukkan oleh Syafiq lah. Cik Syafiq sistem geoinformasi tanaman tu dari segi daftar untuk pengguna sistem. Yang tu nanti kita akan tunjuk satu-satu. Okay, next. Saya pun tak nak ambil banyak masa ni, saya nak bagi Syafiq ni sebenarnya. Okay, next. Puan boleh interrupt sikit ke? Boleh nak tanya yang tadi Puan maklumkan yang melibatkan petani, tapi petani besar. Kan, big company, syarikat. So kalau petani-petani kecil tu macam mana maklumat tu akan dimasukkan melalui pengurusi persatuan ke ataupun macam mana? Kat mana dia punya ni? Sendiri pun boleh. Nanti kita tunjuk. Yang petani tu dia IC dia apa semua. Lepas tu location kebun dia kat mana. Itu yang penting. Sistem ni kalau boleh, kalau yang syarikat besar tu dia ada dia punya staff masukkan. Tapi kalau yang petani tu mungkin petani tu sendiri ke, anak dia ke, adik dia masukkan. Yang tahu pasal yang celik IT lah, kita kata yang celik IT, insyaAllah. Masukkan celik. Dia terbuka belaka lah, dia terbuka pada semua, bukannya untuk company besar saja. Takut terlepas pandang tadi. Terbuka kepada semua. Terima kasih Puan. Sama-sama, kita nak buat sistem ni sebenarnya kalau boleh kita nak capture semua data daripada sebesar-besar kawasan sampai sekecil-kecil kawasan. Dan dia boleh daftar by name dia, IC dia. Kalau syarikat by dia punya SSM number lah. Dia adalah nanti detail Cik Syafiq yang akan tunjuk lah ya. Okay, so ciri-ciri utama ini penting lah sebenarnya.
takut nanti ada yang risau ke apa ke, benda ni bocor ke maklumat lah, nanti isu LHDN lah, saya tahu macam-macam yang akan timbul lah. Tapi yang tu kami dah bincang lah, dah semua dah kita boleh cover lah insyaAllah. Okey, ciri dia satu, mesra pengguna. Maksudnya now kita access melalui komputer lah, PC lah. Lepas ni kita akan buat mobile apps lah dalam proses kan. Cik Syafiq ni so, sebab sekarang data pun tak ada lagi, so kita belum lagi lah ke arah tu, tapi insyaAllah kita akan buat. Lepas tu dari segi data spasial. Data spasial ni maksudnya maklumat dulu ada kita paparkan atas peta. Maksudnya dari segi peta tu boleh tengok. Boleh tengok yang saya sebut tadilah, di mana di location ladang tersebut. Okey, yang seterusnya tengah. Bila kata petani tadi, petani kecil ke besar Puan Daya, masukkan dia punya tanam cili kat mana, location dia, detail semua. So then dia petik bila. Dan bila yang saya sebut tadi, bila katalah Jaya Grocer ataupun Tesco, lama Tesco lah nama dia, tengok oh dekat sini ni, so dia boleh direct dia contact dengan pengeluar tadi tu, so direct boleh ni bincang harga, boleh jual. Okey, yang seterusnya real time data. Okey lah, ini yang kita kata maklumat ni yang kita belum lagi ada. Sebenarnya sistem ni yang kita tak ada, dan ini yang kita nak buat, dan kita harap kerjasama semualah untuk masukkan ni supaya dia menjadi real time data. Kalau kita harapkan image satelit semata, dia jadi near real time data. Tapi petani semua masukkan data tu yang dia jadi real time data betul-betul. Maksudnya petik sini, tanam sini, pasar semua dah ada dekat situ. Okey. Next dia adalah image beresolusi tinggi. Maksudnya dekat sini kita sebut image beresolusi tinggi ni, maksudnya kan setengah tu kan, bila kita pakai ni dia pecah-pecah ke, dia tak nampak, macam nampak kabur je. Ni kita boleh bila kita dekat tu kita boleh nampak tanaman, kita boleh tengok rumah ni ke, ini sekolah ke, itu maksudnya beresolusi tinggi lah. Dan seterusnya perlindungan data peribadi. Perlindungan data peribadi ni sebabnya kita nak start dengan pembayaran melalui FPX apa semua, dan data peribadi tu kita lindungilah sebab dia ada transaksi untuk pembayaran kalau nak bayar melalui sistem lah. Maksudnya yang ni semua dah dapat kelulusan daripada CGSO lah, CGSO. Dan dah ada security CGSO. Chief Government Security Office. Okay, so insyaAllah lah benda tu selamat lah. Okay, next next. Okay, ini servis yang ada dalam sistem ni. Satunya aplikasi peta. Nanti Cik Syafiq akan tunjuk detail baru kita boleh nampak Kita nak tengok tanaman. Katalah saya nak cari cili. So saya klik je cili, dia akan keluar nama petani tersebut. Carian lot. Okey, bila dapat nama petani, mana dia bertanam ni? Negeri Pahang tu di mana? Di daerah mana? So dia akan keluar lot sebenarnya, dan paparan peta imagery. Maksudnya dalam peta tu kita boleh nampak lah. Peta tu kat mana kita boleh nampak. Dan seterusnya padanan pasaran. Okey. Carian tanaman berdasarkan radius. Yang tadilah yang saya sebut, kita boleh tengok, kita masukkan sekali dipanggil apa? GPS. Kita klik dekat situ, dia connect dengan Google Map. Terus dia bawa ke tempat petani tersebut. Katalah dia nak cari cili tadi kan, pemborong ke whatever lah, nak cari cili. So terus direct klik, terus dia akan bawa sambung ke Google Map, terus ke petani tersebut lah. Google Map macam biasalah yang kita pakai tu. Dan seterusnya dengan perniagaan tu dia boleh letak kat situ lah sebenarnya. Nanti Cik Syafiq akan tunjuk bagi nampak. Lepas tu transaksi atas talian, itu atas pilihan pengguna lah sebenarnya. Okey. Dan seterusnya permintaan penawaran ni dari segi trend harga lah. Dan statistik permintaan tu kita boleh nampak lah sebenarnya. Okey, ini kalau kita tengok dekat sini, dia punya konsep ni, kalau semua boleh pakai sistem ni, kita kira boleh memberi lebih keuntungan kepada petani lah. Sebab petani dia boleh tengok orang ni offer harga berapa, dia ada macam bidding lah. Katalah ini nak offer RM2.5 sekilo untuk timun, dan yang ni offer RM2 4 posen. So dah beza 1 posen, 1 kilo dia punya margin tu. So boleh tengok dekat situ.
Dan next one adalah statistik permintaan pun kita boleh tengok lah. Okay, Cik Syafiq. Next. Okay, ini adalah manfaat kepada petani memperkasa ekonomi usahawan tani. Okay, ini sebenarnya saya dah terangkan tadi tu, cuma kalau tengok dekat situ perancangan penanaman. Okay, yang tadilah yang kita sebut tadi tu. Maksudnya dari segi Jabatan Pertanian sendiri pun kita boleh tengok kat mana tanah. Okey, semasa ni cili dalam lagi 2 bulan ni banyak sangat cili nak keluar ni satu Malaysia ni. So kita change lah other crop. That's why kita kata perancangan penanaman kita boleh buat kalau kita semua complete sistem ni. Lepas tu dari segi market tu direct lah kepada pengeksport, hypermarket, just secara hujung jari saja orang panggil kan. Dan pengurusan rekod ladang lah. Rekod ladang ni kadang-kadang tu diperlukan untuk nak buat loan dan sebagainya ataupun untuk nak mohon kita punya sijil MyGap. So semua dah boleh diakses daripada sistem ni. Dan yang tadilah yang saya sebut tadi lambatkan macam sekarang ni berlaku lambatkan cili hari tu actually not because of I think production more, sebab that one is because PKP, restoran banyak tutup, permintaan kurang. Dan kalau tengok pun bisnes kita punya bisnes petani ke ataupun syarikat-syarikat yang ambil pun berkurang sebab Malaysia Airlines tak buka, hotel tak buka, dine in tak buka. Itu sebenarnya kita perlu punya pertanian hasil-hasil pun agak terjejas. Itu kita faham sebenarnya, dan benda ni pun dibincangkan dalam mesyuarat pihak atasan lah tentang ialah benda ni yang tak boleh nak buat kan, satu dunia berlaku. Okay, next. Okay, so ini adalah manfaat kepada siapa tu tak nampak? Pemborong. Okay, manfaat kepada pemborong ni mendapatkan bekalan secara terus. Ini saya rasa saya dah terangkan semua tadi. Pemborong tu boleh masuk je sistem, mana apa kau nak, kau klik je kau dapat tahu kat mana semua benda, kat mana kat sini keluar berapa tan durian di Musangking lah. Kat sini bila minggu ke katalah 5 Mei, hari ni berapa bulan? 28 Jun. Katalah dia nak untuk lagi 2 minggu Musangking. So dekat mana yang banyak, so dia klik-klik, dia cari-cari tu boleh dapat. Tapi dengan syarat macam saya cakap tadi lah, petani, pekebun, persatuan, syarikat, whatever, masukkan data real time, data semasa. Start je, katalah kalau sayur, start je bertanam tu, dah masuk data. So kita boleh jangkakan hasil bila keluar. Okay, next. Habis. Ada lagi? Okay. Komitmen dan kerjasama pemegang taruh petani pemborong. Okay, yang inilah yang kita kata komitmen. Kerjasama ya Poneda ya. Ini yang penting sebenarnya. Ini yang kita nak tekankan lah Faedah. Yang saya nak tekankan. Kena mendaftar dalam sistem yang Faedah tanya tadi tu. Masuk je nama, nombor IC, lokasi ladang, tarikh tanam, jenis tanaman apa. Masuk je dalam sistem tu. Masuk dalam sistem, daftar tu satu hal. Yang keduanya, kemaskini. Means that sistem ni kalau jadi setiap kali tuan-tuan dan puan-puan nak kalau short term crop tu kena sentiasa kemaskini lah. Kalau durian tu tak perlu kemaskini tu, tapi boleh ceritakan dia punya buah tu boleh terus masuk lah bila berhasil tu. At least 2 minggu sebelum ataupun sebulan sebelum tu dah boleh jangkakan untuk nak cari market sebenarnya. Tujuannya nak cari market. Yang ni. Yang nak tengok ni data land use kita tadi tu, nak tengok bertanam ni kat mana ni ada ni, kat mana ada ni. Yang tu boleh pakai yang kita punya land use data. Tapi dari segi nak tolong market tu, itu yang petani pekebun kena masukkan lah, kena data dan kena masukkan maklumat detail tadi tu, tanam bila, buah bila. Yang pentingnya kita nak tahu harvest tu bila, sebab nak link dengan market lah ataupun pemborong ke hypermarket ke supermarket ke. Okay, next. Habis ke? Okay. Saya ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya saya. Kalau ibarat sistem nanti Cik Syafi akan terangkan. Yang tu dia panjang sikit lah sebab kita akan tunjukkan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Muaidah, Puan Khazanah, dan persatuan-persatuan dan juga semualah peserta yang menyertai untuk taklimat pada hari ini.
Jadi untuk orang kata apa masuk kepada sistem jurutanam ni, domain dia tuan-puan boleh klik ni lah, jurutanaman.doe.gov.my dia punya URL dia lah. Okey. Jadi bila tuan-puan dah masuk, ni rupa paparan dia lah. Tuan-puan nampak Nampak tak? Paparan. Nampak. Jelas. Jelas. Okey, ni paparan dia. Mana rupalah. Kalau pergi pada paparan lain tu, maknanya mungkin dah silap link lah tu. Risau juga zaman-zaman PKP ada yang scam buka website lain sama dengan kita. Okey, dari segi pengenalan, ni adalah homepage dia lah. Homepage sistem kita. Yang ni servis yang Puan Khazanah telah bentangkan tadi. Okey, ni dia punya orang kata apa dari segi faedah lah. Seperti yang telah dimaklumkan lah. Okey, dari segi tujuan utama dan juga ada galeri peta. Yang ini untuk rujukan lah kepada kita punya persatuan-persatuan petani untuk makluman. Kita ada juga maklumat di pusat jabatan lah yang kita bantu. Okey. Jadi untuk capaian dari segi masuk, kalau tuan-puan pergi kat sini dia ada log masuk Okey, log masuk. Tuan-puan pergi Okey. Dekat sini kita ada pecah lah satu dari segi daftar sebagai petani, pemborong dengan data dan kedai baja, racun pertanian. Ini untuk bahan input lah pertanian Jadi actually yang tadi tu sambil-sambil Cik Syafiee, kalau yang mana yang tak drive lah, sambil-sambil Cik Syafiee tunjuk tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus masuk dia tanaman tu, boleh try and error terus. Okey. Lagi boleh nampak, lagi boleh dapat cepat kot saya rasa Puan Ida. Yang mana di office lah especially kan, dia cakap tu terus masuk geotanaman.apa.gov.my tadi tu. Kita buat orang kata secara hands-on jugalah yang maknanya Kalau boleh terus tanya. Betul. Tapi kalau macam yang ni nak dengar je dulu pun tak ada masalah. Nanti bila hands-on tu kita turun ke sana. Okey. Tapi tuan-tuan yang ada kat sini mungkinlah boleh buat secara hands-on, boleh terus tanya. Betul? Cuma satu dia saya pun nak tanya juga, kalau katakan boleh tak kalau peranan dia dua, contohnya dia sebagai petani dan pada masa sama dia juga sebagai pemborong. So macam mana dia boleh masukkan dua-dua ataupun salah satu ke macam mana? Sila. Okey. Untuk kata apa setakat ni lah kena masuk dua-dua. Maknanya dia kena daftar sebagai petani dan masa sama sebagai pemborong lah. Sebabnya pemborong ni pun kita masih lagi sekarang ni kita peringkat kita jaga keselamatan dari segi petani sendirilah, data di sini. Jadi yang tu kita kalau boleh setakat ni kita buka untuk daftar sebagai pemborong. Mana satu lagi ID. Maknanya setiap orang kata ID tu akan disahkan lah oleh kita punya pegawai APT kita lah di lapangan. Sebabnya untuk mengesahkan bahawa dia punya premis tu memang betul-betul wujud. Bukan scammer lah. Masuk maknanya daftar saja, kita tunggu approve tak ada. Maknanya memang betul wujud lah. Maknanya kalau petani, memang petani tu wujud. Yang tu yang kita masih lagi kata apa, buat kata separate lah dua-dua tu. Cumanya dalam part petani, ada juga kita ada satu lagi menu dia untuk daftar sebagai premis dan juga daftar sebagai kalau ada nursery sebagai nursery lah. Mana kita ada open juga. Okey, yang tu nanti saya tunjuk paparan profil dia lah masa dalam dashboard nanti Puan. Okey. Jadi untuk daftar sebagai petani, okey, tuan-puan klik je daftar sebagai petani, masukkan ID pengguna, kata laluan, ini kata laluan tuan-puan lah, ID pengguna maknanya terpulang lah, boleh. Dan juga gambar profil. Gambar profil ni sebolehnya letak sama ada gambar logo kalau ada brand, sebabnya masa kita bagi sesi engagement bersama dengan persatuan sebelum ni yang dipengungsikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, persatuan telah mahulah untuk masukkan sebagai dia punya brand dia ataupun logo syarikat supaya dikenali lah. Okey, ni untuk gambar profil lah, itu kita suggestkan nama penuh dan jenis kenalan lah. Kalau ada syarikat, kalau individu, nombor kad penalan lah. Okey, nombor telefon dan email. Nombor telefon dengan email ni kita wajibkanlah untuk pengisian disebabkan dalam sistem ni kita ada satu notifikasi. Notifikasi ni maksudnya kalau kata ada berlakunya padanan pasaran
Sebab sekarang ni kita cuba temusua antara pemborong dengan petani dalam sistem jurutanaman. Jadi bila ada satu temusua, jadi kadang-kadang bila contoh macam yang Puan Gesana telah maklumkan tadi, contohnya kalau kata Lotus ataupun Tesco ataupun Ecosys ni dan sebagainya, maknanya dia ada memerlukan orang kata apa pengeluaran produk daripada tuan puan, maknanya dia buat carian dan dia akan buat pesanan lah yang tu. Jadi kalau tuan puan daftar nombor telefon yang tak aktif, jadi bila dapat notifikasi bahawa ada yang pelanggan ataupun borong berminat dengan produk, maknanya tuan puan terlepas lah berapa. Jadi itu ruang untuk pemasaran. Ini dalam sistem jurutanaman ni adalah salah satu saluran tambahan lah kepada yang mana yang sedia ada dah ada market. Yang ni mana ruang yang satu-satu lagi lah. Okey. Alamat surat menyurat. Jadi negeri ni boleh stop lah. Pilih dia punya negeri, pilih daerah. Okey. Daerah mana. Dan kalau syarikat, dia akan pergi kepada salinan SSM lah. Yang ni orang kata apa, kita tak adalah dikata kewajikan. Tapi kalau ada, boleh masukkan lah dengan salinan IC apa semua. Dan juga lesen peniaga mobility. Lepas satu lagi, cuma kita makluman lah pada kita sama ada tuan puan ni adalah bimbingan jabatan ataupun memang bukan bimbingan jabatan lah. Itu dia, kalau bimbingan jabatan cuma tik je. Okey, dan terus pada daftar Okey, itu saja yang untuk peringkat pendaftaran. Okey. Jadi saya cuba masuk ke paparan untuk petani lah. Okey, ini paparan ni. Paparan ni untuk dashboard petani lah atau usahawan tani. Mana dia akan ada paparan dia rupa macam ni. Mana dekat sebelah ni dia punya menu dia, profile, ada aplikasi lah untuk sewan tanah dan juga kedai input tanian, pengeluaran dan penggunaan, mana harga dan juga padanan pasaran. Okey, dekat atas ni kita ada letak juga notifikasi. Notifikasi ni macam kita ada bagi makluman lah kalau ada fenomena air pasang ke ataupun padi, penyakit apa semua, kita akan maklumkan lah kepada tuan puan berdasarkan pada radius yang terlibat bagi kawasan yang terkena tu lah. Okey, dari segi maklumat peribadi, yang ni mana tuan puan kalau bila dah login tadi terus ada cerap di sini dan juga boleh kemas kini lah. Okey, ni kemas kini. Dan kalau kata tukar kata laluan boleh tukar juga untuk maklumat akses. Cuma saya penekanan saya adalah berkenaan dengan dekat maklumat ladan lah. Maklumat ladan ni tuan puan peringkat awal maknanya pendaftaran. Kalau kat sini ada 3 tempat contoh dekat Pontian, Kuala Pilah dan juga Raut Pahang. Sebabnya ada berdasarkan kepada keadaan sekarang ni lah, macam contoh persatuan ataupun syarikat yang besar usahawan dia mungkin dia akan ada banyak ladan. Kalau dia banyak ladan, maknanya setiap ladan tu dia kena daftar berasingan lah. Contohnya ladan ni ladan dekat Pontian Johor, dia daftar juga satu ladan. Dekat Kuala Pilah dia daftar dan juga dekat Raut Pahang pun dia daftar. Jadi 3 ladan ni ada dalam sistem ni. Sebabnya setiap ladang tu mungkin berlainan tanaman yang diusahakan. Okey, jadi untuk daftar ladang ni, tuan-puan klik je daftar. Lepas daftar, jadi nama syarikat lah. Contohnya nama syarikat. Okey. Nama syarikat ataupun nama ladang tu sendirilah. Mungkin ladang durian. Durian, kata apa? Durian Raut. Okey, lepas tu yang ni upload untuk masukkan gambar lah. Masukkan gambar. Okey. Okey. Yang ni yang wajib lah. Dari segi gambar tuan-puan kita dekat sini dalam sistem ni sebabnya bila kita ada padanan pasaran, jadi berdasarkan pada sesi engagement sama sebelum ni lah dengan persatuan. Satu, gambar logo yang perlu masukkan, gambar ladan. Gambar ladan ni seeloknya pintu masuk lah. Maknanya kalau kata contoh pintu masuk kebun lah. Jadi kalau kata syarikat
pengeksport apa semua memerlukan orang kata apa hasil, macam contoh cili. Mana bila dia buat carian, dia akan keluarlah paparan, dia akan nampak paparan gambar orang kata apa log perempuan tu sendiri. Jadi bila nampak tu, salah satu yang memain peranan tadi adalah logo, ladang dan juga tanaman tu sendiri. Kalau tanaman cili tanaman tu, dan gambar hasil tu. Maknanya cili dia tu kita nak kalau seeloknya paparkan gambar yang mana yang hasil ni, maknanya kita akan pemborong dia akan nampaklah dari segi teliti hasil ladang perempuan semua. Okey. Jadi alamat ladang lah. Alamat ladang tuan-tuan boleh masukkan lah. Alamat ladang. Okay. Jalan lah. Jalan laut. Okay. Kalau ada lot, masukkan lot lah. Okey, lepas tu pilih negeri lah. Okey, pilih negeri. Okay, daerah laut. Okey. Daerah ras. Okay. Bila tuan-puan dah klik tadi faham. Bila klik je faham, dia akan terus dekat peta kat bawah. Dia ada peta dekat bawah ni dengan image tinggi. Jadi bila kita pilih dia, lepas tu pilih dia daerah mana dan mungkin mana, dia terus akan zoom. Okey, saya paparkan sekali lagi. Okay, contohnya sekarang ni kita ambil saya pilih negeri lain Negeri Sembilan. Okey. Contohnya Negeri Sembilan. Okey. Dia terus zoom kepada Negeri Sembilan. Okey. Lepas tu kalau kita pilih daerah Kuala Pilah. Okey. Dia terus zoom kepada daerah Kuala Pilah. Okey. Kalau ada mungkin, dia akan terus kepada mungkin tu sendirilah. Kalau Ulu Jempur, dia terus kepada Ulu Jempur. Ini adalah orang kata apa, untuk panduan lah pada tuan-puan untuk buat pendaftaran ladang tu sendiri. Okey. Jadi tadi saya patah balik kepada Pahang. Pahang. Ambil laut. Okay. Ambil Dudung tu mana pendek. Okey, itu kepada dong Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh zoom lah. Bila zoom saja ke dalam lagi. Okey. Dia akan ada paparan lot lah. Jadi lot ni adalah lot yang daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Jadi kalau tuan-puan tengok pada lot ni, kadang-kadang kemungkinan lot ni lot yang tidak pecah lagi lah. Mungkin ada juga setengah lot yang tuan-puan tu dah pecah. Maknanya dah dan maklumat yang lot yang dipaparkan ni adalah lot tanah yang telah diwata. Maknanya bukan lesen tu sementara, sementara ataupun tanah orang kata apa sewaan lah. Tuan-puan ada tanah sewaan, pilihlah orang kata apa paparan yang mana tanah lot ni adalah tanah yang berkongsi lah. Okey. Apa-apa saya go through dulu ni. Okey, nombor lot pejabat tanah tuan-puan boleh masukkanlah. Nombor lot pejabat tanah mungkin berbeza dengan lot yang dipaparkan dalam sistem tanaman ni. Jadi tuan-puan boleh masukkan nombor lot yang betul. Lepas tu nombor CG MyGap atau My Organic. Ini adalah salah satu daripada peluang yang orang kata tuan-puan dengan mendapat CG MyGap dan My Organic untuk masakanlah ataupun kita orang kata apa dapat kelebihan lah bagi yang mana nak pergi pada pasaran ekspor apa semua. Jadi mungkin eksporter dia nak cari kawasan-kawasan yang dah ada MyGap. Jadi mungkin dia nak tambah keperluan dia bila dah kata contoh negara China sekarang ni yang memerlukan tanaman buah durian. Okey, jadi apa yang dia memerlukan adalah ladang yang sijinan. Itu adalah tuan-tuan punya kelebihan lah yang mana telah dapat CG. Okey, bilangan pekerja bilangan pekerja tetap ini sama masukkan dia saja berapa pekerja tetap yang tempatan dan juga warga asing dan pekerja sambilan lah warga negara dan juga warga asing. Okey. Di sini kita masukkan okey.
Kalau kosong maknanya tuan-puan biarkan kosong je lah. Okey, jenis milikan pula. Jenis milikan ni, tuan-puan boleh pilih lah. Sini kita ada tanah, lot tanah sendiri. Satu lot tanah yang sewaan. Sewaan ni maksudnya tanah yang tuan-puan sewa dengan orang kata apa, syarikat yang besar lah. Contohnya syarikat Freda ke ataupun dengan PUND. Maknanya FEKRA, mana-mana syarikat tu maknanya tuan masukkan saja sebagai sewaan lah. Okey. Okey. Jadi kalau ada sewaan tu masukkan je lah surat perjanjian apa semua mana mengesahkan bahawa tuan-puan memang sewa tanah tu. Sebab kita sekarang ni kita hanya buka kepada petani ataupun usahawan tani yang memang betul-betul buka secara ni lah, legal lah. Bukan kata yang menceroboh. Okey. Jenis lot pula. Jenis lot kita dekat sini ada setengah petani ataupun usahawan dia lot satu berseorangan. Perseorangan ni maksudnya tanah tu memang tuan-puan ni contohnya lot 935 kat sini. 935 ni makna tuan-puan seorang je yang usahakan tanah tu. Maknanya tuan-puan klik je perseorangan. Tetapi hadiah untuk dah. Tuan-puan berkongsi. Berkongsi maksudnya tanah tu tuan-puan buka orang kata projek tu adalah bawah Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Itu kategori berkongsi lah. Sebab lot dia akan lot yang besar. Jadi tuan-puan disewa saja kat situ. Maknanya berkongsi dengan peserta lain. Mana tuan-puan klik je berkongsi. Okey. Bagi untuk yang perseorangan juga dekat sini boleh klik juga sama ada pilihan satu, mana satu lot, jumlah lot ataupun lebih satu lot. Maksudnya macam ni, ada setengah yang masa kami buat sesi test sistem ni sendiri dekat itu lagi dekat Rembau. Dekat Rembau dia sini dia ada lot dia kecil-kecil. Lot kecil-kecil. Jadi dia dalam lingkungan 10 lot dia ada. Jadi kita kalau boleh kita mana kita buat dalam sistem ni, mana pengusaha tak perlu nak daftar setiap lot satu ID, tak perlu. Mana satu ladang, tak perlu. Maknanya sekarang ni, kalau ada 10 lot, tuan-puan maknanya itu pilih 10 lot terus. Maknanya dalam satu ladang tu, tuan-puan boleh pilih lebih daripada lot. Contoh ni, saya buat ini lebih daripada satu lot. Okey. Jadi dekat sini, kalau lebih daripada satu lot, tuan-puan just klik je. Klik je, contoh. Okey. Okey, jadi lot yang pertama. Lepas tu kalau kata lot bersebelah ni tuan-puan juga. Okey, klik je. Terus dia akan capture dah. Dia akan capture berapa lot tuan-puan. Okey. Jadi ada tiga lot lah. Okey. Jadi paparannya akan macam ni lah. Keluar. Dengan keluasan lot ni adalah keluasan berdasarkan kepada lot Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Maknanya kalau kata ada perubahan, maknanya mungkin di peringkat tuan-puan yang buat sewaan. Sewaan maknanya tuan-puan bukan ada keseluruhan lot lah keluasan dia. Maknanya tuan-puan mungkin akan ada portion. Portion berdasarkan blok peserta tadi, mungkin dalam lingkungan satu lot ni mungkin dalam lingkungan 20% daripada keluasan, maknanya dalam lingkungan 0.4 hektar. Macam tu mungkin maknanya tuan-puan masuk dari sini dan keluasan dia akan adalah berdasarkan portion dia sendiri. Okey. Jadi kalau kata dah semua dah selesai, maknanya yang wajib semua, tuan-puan klik je daftar. Jadi semuanya masukkan je maklumat bila file dan zip. Okey, yang ni sebabnya kita tak nak saiz besar sangat, jadi kita allow saiz zip ataupun dalam bentuk PDF. Jadi tuan-puan upload je. Okey. Klik je daftar. Okey, pendaftaran ladang telah berjaya. Jadi setiap pendaftaran ladang ni dia pendaftaran untuk ID peserta tak ada masalah. Tuan-puan boleh saja daftar. Cumanya untuk pendaftaran ladang ni lah, pendaftaran ladang ni maknanya perlu
di pegawai pertanian kita lah di peringkat kawasan, bahawa memang betul tuan puan ni ada kebun tu, memang betul wujud lah kebun tu. Jadi itu yang kita memerlukan pengesahan lah. Okay. Jadi bila tuan puan dah daftar tadi, kita lihat mana yang akan keluarlah paparan macam ni. Okay. Nombor kadastral dia dan juga mungkin mana, daerah mana, semua ada maklumat dekat paparan ni. Okey, yang ni yang bila peringkat pendaftaran ladang. Okey, seterusnya saya pergi kepada paparan lah, paparan bagi ladang yang telah didaftarkan. Okey, contohnya dekat sini maklumat ladang, kita pergi kepada info paparan, inilah lokasi lah sebenarnya. Okey, ni paparan lokasi lah dekat mana kebun tuan puan tu sendiri. Okey, dari segi kebun tuan puan tadi, contohnya lokasi ni sendiri. Jadi kita ada juga direction lah. Direction ni maknanya direction ni dia orang kata apa, memudahkan sebenarnya, memudahkan kepada satu pegawai teknikal Jabatan Pertanian. Okey, pegawai teknikal Jabatan Pertanian. Satu lagi untuk pemborong lah, mengenal pasti dekat mana lokasi kebun tuan puan. Okey. Okey, yang ni berdasarkan pada Google lah, Google Maps. Maknanya kalau dekat mobile tuan puan tadi, Google Maps tu maknanya bila tuan puan dah buka dah, terus akan paparkan dan tu nampaklah direction dia daripada mana tuan puan berada sekarang ni. Jadi kalau dari segi untuk pemborong, dia tahulah dekat untuk tuju ke tempat tu. Okey, yang kedua dari segi bantuan teknikal. Bantuan teknikal, kalau kata sekarang ni bantuan teknikal melibatkan kata apa, ada masalah orang kata apa, nutrien tanaman. Maknanya pokok tu kekurangan nutrien, tapi masalah mungkin kebun tu semua kuning apa semua ataupun serangan penyakit. Jadi untuk mempercepatkan bantuan teknikal tu sampai kepada tuan puan, maknanya daripada H2 dia akan tengok akses daripada sistem ni dan dia akan terus pergi pada situ dan terus menuju kepada kebun tuan puan. Maknanya mana peringkat bahagian teknikal ni dia maklumkan kepada daerah bahawa dia dah dalam perjalanan dan menuju pada tempat tuan puan lah. Kalau tak, setiap bantuan teknikal dan juga kata berlaku bencana ataupun bencana lah, contohnya kawasan banjir, dia tergelami tanaman apa semua. Jadi yang tu di peringkat kita ibu pejabat ni, kita dah boleh tahu berapa dia punya petani yang terlibat dan juga kita tahu berapa kerugian yang berlaku di kawasan tersebut lah. Dan kita boleh akses untuk menuju ke tempat yang memang mengalami orang kata apa, bencana tadilah ataupun serangan penyakit tadi. Jadi tak perlulah lagi kena menunggu dulu. Maknanya kita skip lah sikit dari segi dia punya verifikasi lah. Maknanya tak perlu menunggu untuk telefon dekat daerah. Lepas tu telefon pula kita punya pegawai pertanian kawasan untuk akses kita pergi ke lokasi kebun tuan puan tadi. Maknanya gerak pergi. Assalamualaikum. Jalan sekali Okey, masalah. Cik Sabi, saya Rahimi pada Kuantan. Okey, baik. Cik Rahimi. Okey, Cik Sabi. Apakah bentuk untuk sah ni, siapakah pegawai pengesahan ladang petani dan dalam bentuk apa pihak APTT tahu dia dah perlu buat pengesahan? Okey, dalam paparan untuk warga jabatan, kita ada satu orang kata apa, ID lah, namanya platform yang kalau Cik Amy ingat Puan Niza, Nohaniza dia ada minta dengan semua negeri email dengan nombor telefon dan maklumat lah lain. Jadi yang itu kita dah daftarkan ID untuk pegawai pertanian daerah, juga APT dan juga peringkat sampai kepada pegawai pertanian negeri lah di peringkat HQ sendiri. Jadi dekat situ boleh gunakan ID dan untuk login masuk kepada sistem jurutanaman ni, nanti dia akan ada paparan, dia berbeza sikit paparan ni, tapi dia akan keluarlah maknanya kawasannya petani yang telah daftar tadi. Dan notifikasi itu akan dapatlah kepada APT tadi bahawa ada petani yang berdaftar dekat dia punya kawasan. Jadi dekat paparan ni dia boleh tengoklah paparan, maknanya petani tu dah daftar, lokasi dia dekat mana.
Bila dia sah dia memang betul lokasi tu bahawa memang ladan, contohnya macam tadi lah, ladan Cik Zaid tadi, dia ada daftar dekat log tu, jadi dia pun sahkan lah. Itu je, berdasarkan pada sistem lah, panduan pada sistem paparan dia. Nanti saya akan tunjuk paparan. Okey. Adakah notifikasi tu APT terima melalui handphone ataupun macam mana? Ataupun APT kena tengok setiap hari dalam dia punya email ke apa, ada perlu pengesahan. Okey, dan kita buat sekarang ni, sama notifikasi ni sama dengan yang petani terima lah. Maksudnya, notifikasi kalau petani terima notifikasi yang ada padanan pasaran, dia akan terima notifikasi semua melalui email. Email yang didaftarkan dalam Android. Kata apa kita lah. Maknanya dalam Android ni, mana dalam telefon mobile kita ya, kita bila nak register Google tu, dia akan ada email notifikasi. Macam contohlah setengah orang biasa dah familiar dengan Shopee. Kan Shopee dia ada notifikasi bahawa barangan dah terima. Dia ajak Shopee keluar kan notifikasi. Kerana notifikasi tu dia ada dapat dalam email yang didaftarkan tu lah. Jadi sama juga dengan pendaftaran LADA yang petani telah daftar tadi, notifikasi pun sama juga dapat dalam email yang APT daftarkan tadi. Cuma email tu yang pentingnya untuk APT saya nak maklum APT email tu nak kadang-kadang kita kena set terus lah dekat kita punya phone tu supaya ada notification tu. Dia biasakan dia keluar, dia panggil pop up, dia panggil apa dah, dia keluar tu kan. So yang tu yang kita kena setkan sendiri kat phone tu supaya kita alert lah. Okey, dapat tak Cik Raimi? Soalan tu terjawab tak? Okey lah, maknanya saya duduk negeri, saya cuma membayangkan tadi dah secepat mana APT tahu. Yang kedua bermaksud maknanya sekarang ni APT akan bertugas 24 jam lah, seolah begitu. Sebab dia akan terima bila masa bila petani daftar je, pembaruan daftar je akan masuk dalam sistem email di APT dan dia akan dapat secara cepat lah. Secara cepat lah. Secara cepat. Pemeriksaan tu dia boleh buat dalam masa 3 hari lah. Maksudnya tak adalah pukul 11 malam tu dia nak buat pemeriksaan. Sebab kadang-kadang dia nak buat pemeriksaan tu betul. Ketak ni ada yang maybe APT nak kalau ladang yang maybe baru ke apa, dia kena go on the ground and check jugalah. So means that because that's why kita bagi masa 3 hari untuk buat pemeriksaan tu. Okey, 3 hari. Okey. Jadi sesuai dah Cik Rahimi ada bertanya berkenaan dengan APT, peranan lah, peranan pegawai di peringkat daerah ataupun kawasan ni. Jadi cumanya untuk makluman lah, ini sebenarnya sistem ni sendiri dia inisiatif bawah top management mantan dulu lah. Jadi masa tu dengan Datuk Jamal, maknanya kalau tengok pada situasi sekarang ni, kalau kata dekat sesuatu kawasan, contohnya apa yang saya bentangkan lah dari segi perbincangan dengan Tok Imo pada masa tu, contohnya dekat Kamera Highland kita hanya ada lebih kurang 2 orang atau seorang saja pegawai kawasan dan melibatkan lokasi pun ada lebih kurang dekat dengan 3,000 lebih, dekat 5,000 lot tanah ataupun pertanian tadi. Jadi kalau kata dengan keadaan kekangan pada masa sekarang ni, nak pergi cek setiap kawasan paling cepat dalam lingkungan 50 lot yang boleh dia tengok tu pun tengok tinjau saja. Tetapi dari segi kemampuan sebenar mungkin dari segi 10 lokasi saja yang boleh dia pergi untuk melawat kawasan lah dengan keadaan topografi dia berbukit apa semua. Jadi salah satu yang inisiatif tu adalah bangunkan sistem ni. Mana dalam sistem ni kita punya peringkat, kita punya pegawai kawasan dekat tanah kawasan, maknanya dia hanya merujukkan kepada orang kata paparan dari sistem, dia nampak dalam lingkungan peta tu sendiri, image ni Okey, kalau tuan-tuan tengok Okey. Jadi berdasarkan pada image ni, nampak dah kata ni dekat mana kawasan ni. Maknanya dari segi untuk pengesahan tu dia boleh tengok dari segi paparan ni sendirilah. Cumanya dari segi Kamera Highland ni sajalah. Dari segi dia ni banyak kekangan sikitlah Kamera Highland. Sebabnya Kamera Highland ni dia ada struktur SPS. Jadi bila SPS memang kalau kita punya APT dia nampaklah lokasi tetapi
tanaman sebenar tu, itulah berdasarkan kepada petani update itu sendiri. Itu yang peranan antara yang boleh membantu, dan juga dari segi kekangan lah dia punya untuk tengok dari segi, kalau tengok daripada atas nampak struktur je lah. Okey, boleh Cik Rahmi? Okey. Saya follow. Okey, baik. Kalau Cik Rahmi ingat yang jus pasir, kita buat jus pasir sayur itu lagi dekat kamera tu dengan buah, ni lah. Daripada situ, kat sini lah kita bangunkan Cik Rahmi. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Saya Hazman dari MAS, dari Malaysia Agropreneur Network. Saya nak tanya, macam saya tani daripada Malaysia Agropreneur Network, kalau kita dah daftar kan, berapa lama APT tu ambil masa untuk pengesahan, dan perlu ke APT tu hadir secara fizikal ke kebun untuk buat pengesahan, maksudnya berjumpa dengan petani? Okey, buat masa sekarang ni kira tak perlu pergilah ke kebun. Cumanya macam yang Puan Khazanah maklumkan tadi lah, hanya kemungkinan setengah kes yang mungkin baru dia buka kawasan, mungkin APT pun baru, tak familiar dekat kawasan tu, dia boleh dah jugalah, dia akan pergi tengok lah. Macam saya maklumkan tadi. Kalau tak, dia hanya berdasarkan kepada sistem ni saja. Cumanya untuk yang pengesahan tadi, maknanya dalam lingkungan paling cepat, on the spot lah, macam Cik Remy tanya tadi, 24 jam maknanya kena standby. Tetapi paling lama dalam lingkungan 3 hari tadi lah. Sepatutnya dalam masa 24 jam tu APT kena startkan lah, sebab kita nak sistem tu efisien. Tapi maksimum dia 3 hari, maksimum. That's why kita kata kita ada alert sistem dalam email dan sebagainya. Sebab kita tak nak benda ni drag dan menyebabkan masalah kepada petani lah. Alright, ada lagi? Menjawab tak, Tuan? Okey. Teruskan. Okey, teruskan. Okey. Sebenarnya saya dari segi paparan, bila tuan-puan tengok dekat paparan ni, maknanya ni ladang telah didaftarkan dan juga lokasi tadi lah, dah nampak lokasi dia. Dan sini ada juga info lah. Okey, ni info senarai pengeluaran hasil tanaman lah. Okey, ni senarai info. Okey, yang ni apa yang kita perlu hasil lah, update daripada tuan-puan. Maknanya dari segi hasil harian ni memang orang kata apa yang dimaklumkan oleh Puan Khazanah tadi, maknanya yang ni lah sebagai real time data. Real time data ni maksudnya tuan-puan kalau ada hari ni durian orang kata apa dah gugur lah, ataupun hasil yang dah kutip hari ni, macam tanaman saya berapa dia punya, berapa kilo ataupun berapa dia punya kuantiti. Jadi tuan-puan akan update dekat hasil harian ni. Hasil harian ni dia akan ada satu lagi paparan, dan saya tunjuk yang view pemborong kejap lagi. Dia akan tengok dari segi paparan dekat mana lokasi yang ada buah durian pada hari ini. Itu dia akan tengoklah. Dekat situ dia akan nampak berapa dia punya ni. Jadi dari situ adalah panduan kepada pemborong pula untuk dapatkan hasil daripada tuan-puan nanti. Okey, yang ni hasil bulanan. Hasil bulanan ni, yang ni kita memang tak kata wajibkan, tapi sebagai panduan ataupun kegunaan pada tuan-puan sebagai rekod ladang. Jadi rekod ladang ni untuk membantu tuan-puan, dan yang ini hanya paparan ni hanya kepada usahawan sendiri saja yang tengok. Maknanya kita tak buka kepada sesiapa yang ni. Jadi hasil bulanan ni, kalau syarikat usahawan yang dah kata apa ke depan, tak ada masalah. Tapi bagi petani ataupun pengusaha yang baru, dia mungkin nak perlukan lagi dari segi insentif, perlukan lagi pinjaman daripada bank apa semua sebagai bantuan dia, dan juga mungkin nak minta bantuan daripada agensi lain. Jadi berdasar kepada rekod ni, tuan-puan boleh print dan sebagai dokumen sokongan untuk buat permohonan tadi lah, bantuan tadi. Dan segi potensi hasil ini nanti sistem yang akan dana lah potensi hasil, dari segi pengeluaran lah berapa estimate, macam yang Puan Khazanah maklumkan tadi lah. Kalau durian tanam pada tahun 2013, dah dari lingkungan 7 tahun umur dia, berapa dia punya pengeluaran jangkaan hasil yang akan dikeluarkan lah. Itu potensi hasil. Okey.
Jadi untuk dapatkan maklumat macam ni, tuan-puan perlukan orang kata apa, kerjasama lah daripada tuan-puan untuk update dekat sini. Dekat kemas sini maklumat tanaman dan juga hasil. Okey. Dekat kemas sini maklumat tanaman juga hasil ni, dekat sini tuan-puan akan update lah dari segi hasil pengeluaran. Okey. Tapi di peringkat awal, tuan-puan perlu daftar aktiviti tanaman baru jika ada. Bagi ada yang buat ternakan lebah atau keluluk, maknanya ternakan lebah dan keluluk lah. Kalau kata aktiviti tanaman baru, maknanya tuan-puan daftarlah tanaman. Daftar tanaman, tuan-puan boleh pilih lah. Di sini kalau durian di sini durian tadi. Okey. Dan variety apa? Tanam leaf. Okey. Kalau ada 197 Lepas tu tarikh bertanam je lah. Tarikh bertanam ni, kalau kata macam tuan-puan dah lebih kurang 20 tahun dah pokok, mana tuan-puan boleh klik lah, double klik dekat sini, double klik sekali lagi, dia akan keluar lah range tahun tadi. Okey. Okey, jadi contohnya tahun 2010 dah tanam pada bulan berapa dan tarikh dia. Contoh Lepas tu jadi peratus tanaman ni untuk yang anggaran lah. Contohnya lot yang berkongsi tadi. Dan bilangan pokok tuan-puan lah. Kalau ada lebih kurang 150 pokok, 150 pokok lah. Okay. Ini lepas tu klik dia daftar. Seperti tadi Bila klik daftar tu dia akan keluar ke paparan dekat sini lah. Dekat maklumat aktiviti tanaman semasa. Dekat bila tanaman ni, bila tuan-puan hantar, dia akan disahkan oleh APT bahawa ada tanaman ni memang betul ada tanaman durian dekat situ Contohnya tanaman orchid ni lah. Jadi dekat paparan ni dia akan keluar untuk proses pengesahan lah. Dan bila dia akan disahkan, tuan-puan akan nampak dari segi paparan Contoh sini saya buat tamat musim dulu, paparan dia. Okey. Dari segi button ni, mula musim dengan tamat musim. Maknanya kalau kata musim tu dah belum lagi kata bermula, maknanya pengeluaran tu kita tak akan jana lagi lah. Jangkaan potensi hasil tu. Jadi bila tuan-puan dah orang kata klik dia mula hasil, maknanya tuan-puan berapa dia punya pengeluaran dia. Jadi akan terpapar dah dalam info bila buat carian oleh pemborong nanti. Jadi bila pemborong buat carian nanti, dia akan ada satu paparan ni macam ni. Tamat musim, hasil minggu pertama, hasil pengeluaran. Okey, ini hapus. Maknanya kalau tanaman durian tu dah tak ada dah sekarang ni. Maknanya ditanam dengan tanaman lain. Tuan, satu soalan boleh? Tuan, contoh macam tadi dalam satu lot tadi kena register untuk tanaman durian. Contohnya kalau kata dalam satu lot tu petani ada pecahkan lagi, mungkin dia ada buat multi crop, beberapa plot tu dia pecahkan lagi. Dia ada dalam dashboard ni dia ada lagi tambahan untuk masukkan jenis tanaman dan sebagainya. Betul ada. Yang tu yang kalau tuan-puan perasan yang ni kita sistem ni kita cuba klik lah benda macam tu. Sebabnya kebanyakan kita punya petani dia ada bertanam banyak tree. Biasa trend kita lah. Trend kita dekat Malaysia ni satu kebun dan dekat situ ada tanaman yang perennial crop, maknanya tanaman kekal macam durian. Dalam masa sama tu ada setengah juga tanaman selingan. Tanaman selingan sebelum nak dapat hasil tadi, mungkin dia tanam pisang, tanam sayur. Jadi yang tu yang kita kata tadi dari segi guna tanah tadi ratusan tadi. Okey. Maknanya kalau tuan perasan dekat sini pilihan. Kalau lot yang baru, dia akan ada banyak lah. Sekejap saya tunjuk. 我看听个电话就没有声音这样的，我看一下的。 Kita pergi kepada lot海洋神区， Okay. Yang ni ladannya. Kita 本来接了电话不会这样子的嘛，是不是？他听不到我讲话的吗？他已经放了那个录音了吗？你看到吗？地方完全听不到我们的声音，我没有开这个看也看不到我吗？ Okey, yang ni contohnya. 完全没有声音。 Okey, yang ni daftar tanaman baru dah. Okey.
Okey, jadi ada peratusan lah, berapa peratus, maknanya 40% kawasan tu dia telah daftar dengan tanaman tadi. Okey, jadi maknanya berapa peratusan lagi guna tanah. Contohnya kawasan tu mungkin puan-puan tanam, kata apa, 50% daripada kawasan tu tanam dengan tanaman durian. Mungkin 50% lagi dengan tanaman rambutan. Maknanya berapa anggaran lah puan-puan masukkan tadi. Yang tu yang peranan yang kalau kata multiple crop ataupun integrasi ada tadi. Itu yang dalam sistem ni kita telah tackle lah. Okey. Menjawab tak, Tuan? Okey, teruskan. It's okay. Okey. Okey. Yang ni saya teruskan teruskan dengan yang tadilah. Jadi untuk yang hasil minggu pertama, dia dalam orang kata apa, sistem ni kita ada satu potensi pengeluaran. Okey. Potensi pengeluaran ni berdasarkan kepada formula yang telah jabatan telah bangunkan. Mana dalam lingkungan satu pokok boleh hasilkan dalam lingkungan contohnya 50 kilo. Tapi 50 kilo 50 biji buah ke, dalam lingkungan tu dia ada limit dia lah. Pada tahun 7 tahun mungkin dalam lingkungan sikit je, 3 tahun sikit, makin lama makin sikit lah. Itu adalah potensi pengeluaran hasil. Okey, dari segi bila kita masuk saja hasil minggu pertama, tuan-tuan update ada maklumat hasil minggu pertama, jabatan telah dah boleh jana dah dari segi unjuran, dia panggil unjuran pengeluaran sebenar. Maknanya berdasarkan unjuran pengeluaran sebenar ni biasanya dia berdasarkan pada risiko penyakit ataupun dari segi bencana ke, mungkin dia akan berkurang hasil. Kemungkinan tuan-puan guna booster ke ataupun apa-apa bajet, mungkin hasil meningkat lagi daripada potensi pengeluaran tu. Yang itu berdasarkan unjuran minggu pertama ni, kita akan automatik akan calculate untuk unjuran pengeluaran sebenar. Okey. Itu untuk yang hasil minggu pertama. Satu lagi update yang macam saya maklumkan tadilah, hasil pengeluaran tadi. Okey, hasil pengeluaran. Okey. Jadi untuk tambah hasil harian ni, okey, yang ni maklumat hasil harian lah. Contohnya pada hari ni 28 hari bulan ada lebih kurang 200 kilo hasil dia. Okay, simpan dia. Okey, nanti saya akan tunjuk paparan dia nanti sekejap lagi. Bila tuan-puan update dah maklumat tu sendiri. Okey. Jadi bila tuan-puan dah update, dia keluar sini lah. Okey, semalam 150 kilo, 23 hari bulan baru ni ada lebih kurang 170 kilo. Okey, ini adalah hasil yang tuan-puan dah update, mana harian ini 200 kilo. Itu yang maklumat real-time data yang kita dapat lah daripada tuan-puan sendiri. Okey. Okey, ini adalah paparan lah. Cumanya yang ni maklumat aset ni adalah untuk rujukan lah, rekod kepada tuan-puan. Jika ada terima bantuan daripada kerajaan, apa bantuan dia tadilah. Jika ada maklumat macam PAI ke, jentera ke, yang tu tuan-puan boleh update. Maknanya yang tu bila macam saya maklumkan tadilah, untuk minta mohon bantuan, kena ada dekat situ dari segi dia punya pengesahan lah. Maknanya sebagai dokumen sokongan tu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada profile. Sebelum tu Cik Syafiee, boleh tak Cik Syafiee tunjuk secara hands on macam seperti mana yang pertanyaan tadi, katakan dia ada dusun campur kan, boleh tak tunjuk secara hands on macam mana, let's say lah dia ada yang lain, dia ada mesta ke, ya, contohnya pisang ke. Okey, baik, boleh. Okey, yang ni contohnya lot yang saya baru daftar tadi. Daftar tadi ada 3 lot tuan-puan masa daftar ladang durian raut kita kata dia melibatkan 3 lot. Jadi dekat sini tuan-puan pergi dekat kemaskini hasil. Okey, yang ni ladang ni telah disahkan oleh Peringkat Pegawai Tanah Kawasan kita dan juga Peringkat Jabatan lah. Okey.
Jadi dekat sini maklumat dah ada dah, semua dah capture. Jadi tuan-puan pergi je dekat daftar aktiviti tanaman baru. Okey, tanaman baru ni contoh tanaman durian. Okey, tanaman durian yang ni memang tuan-puan masukkan saja variety dia. Okey, contohnya raja kunyit. Tarikh bertanam dia, okey, kita ambil lingkungan 10 tahun sebelum ni Okey, 2010. Okey, 2010 pada bulan Januari. Kita letak mungkin ambil tahun baru. 2010 Dari segi tanaman pada masa tu tuan-puan ada tanam dekat lot yang tadi adalah 50% tanaman durian tadi ada kuning. Okey, bilangan pokok dia dalam lingkungan 100 pokok ada. Ya, 100 pokok ada. Okey, daftar. Okey. Jadi dah berjaya tambah dan untuk tunggu pengesahan lah. Okey, akan ada sini dalam proses pengesahan. Okey. Lepas tu tuan-puan daftar lagi. Satu lagi tanaman. Contohnya sekarang ni tanaman kita kata kalau durian jugalah. Kalau kata sekarang ni kita ada durian Belanda dekat situ. Okey, durian Belanda kalau ada perlu sampai variety, masuk variety, kalau tak ada sampai itu je lah. Lepas tu tarikh bertanam. Tarikh bertanam ni ambil je tarikh sama. Contoh Okey. Mungkin dalam lingkungan kita pada masa tu bertanam Januari tanam durian, mungkin dalam lingkungan 6 bulan selepas tu tuan-puan rasa tanam tanaman lain kita letak Jun. Okey, yang ni kita ambil 1 Jun. Okey. Yang ni peratusan automatik dah. Dia tak boleh dah tanam lebih daripada 100% lah. Maknanya yang ada ni 50% ke bawah. Jadi tuan-puan kata yang ni tanam dia 50%. Okey, 50% sama juga kita letak je 100 pokok. Kita ambil anggaran macam tu Jadi tutup. Okey. Jadi sekarang ni yang durian tadi telah disahkanlah oleh kita punya pegawai pertanian kawasan dan untuk yang ni dalam proses pengesahan Jadi yang untuk tanaman durian sebabnya tanam ni 2010 dan sekarang ni dah musim orang kata tuai hasil dah ada Jadi keluasan dia daripada 2.04 hektar tadi bila tuan-puan buat je 50% dia automatik dia jana pada luasan lot tu sendiri. Maknanya dah kejana 1.02 hektar. Maknanya maklumat musim dia ada. Bila tuan-puan klik je start musim. Okey. Dah ada Maknanya musim tu dah bermula lah. Jadi tuan-puan boleh masuklah hasil minggu pertama tadi. Okey ini contoh masuklah dari lingkungan 150 kilo lah. Minggu pertama mungkin sikit ke hasil dia tuan-puan masukkan Okey, yang ni bila tengok dekat hasil pengeluaran Okey, dia ada potensi hasil kalau tuan-puan perasan ni bila masuk dia potensi hasil dekat bagi keluasan tu, maknanya potensi hasil dia dalam lingkungan 8,221 kilogram. Maknanya dalam lebih kurang 8 tan lah pada tahun tu untuk hasil tu. Dan unjuran hasil sebenar 857 lah. Maknanya sikit sebabnya kita update tadi lebih kurang 150 kilo saja pada minggu pertama. Maknanya dia rendah lah hasil pada masa tu Okey, yang ni adalah paparan dia lah. Jadi kalau ada hasil harian, tuan-puan update maklumat harian tadi. 他听不到我们讲话了。 Okey. 啊， Request untuk durian Belanda 这很辛苦。 durian Belanda. 讲什么东西？你还在讲那个，你们现在要你去设这一个东西。你知道什么？我要你去这了，赶快走。我也是，我看来看去哦。 Jadi ada dua lah. Ini yang Jawab tak? 对啊，害你们的，还骗我们的。打地址哪？你们资料 boleh. 打印这个打印那个。 Okey, jelas.
Ya, Puan Yap, post Shing ada soalan ke? Puan Yap, Ya, saya. ada Puan. soalan berkaitan dengan untuk kemasukan ni? Saya tiada apa-apa soalan sebab tadi suara itu tak terang sangat. Dan suddenly dia putus tau. So I can't hear clear. But however, Okay. it's good. I got no comment anything. Okay, alright. I Okay, still thanks. listen to you. Yeah, Okay, yeah. thanks. Puan Thank Yap. you. Okay. Okey. Ada soalan